wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kita pada malam ini kita akan sambung bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sepatutnya biasanya pengajian kita pada hari Ahad, minggu 1, 2 dan 4 dan juga 5, selain minggu ketiga, ialah pengajian kitab Hayatus Sahabah. Tetapi dalam tempoh sebenarnya bermula daripada bulan Rabiul Awal itu ada dibuat bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah di tempat-tempat kuliah saya. Jadi kita nak baca kitab Syama'il Muhammadiyah sampai daripada awal sampai akhir. Jadi ini malam ni majlis yang ke-13, siri yang 13. Baik, mungkin dalam beberapa majlis ni insya-Allah kita akan khatam kitab ni. Kitab Syama'il Muhammadiyah ni ialah kitab yang membicarakan berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu membicarakan berkenaan dengan perihal Nabi. Nabi punya rupa paras, Nabi punya amalan dalam hidup seharian, Nabi punya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Maka ini dinamakan kitab Syama'il Muhammadiyah. Jadi kita dah baca sampai yang ke bab 43 semalam. Kita baca di Masjid At-Taqwa. Malam ni sambung di sini bab yang ke-44. Kita baca bab yang ke-44. Kalau tuan-tuan nak dapatkan kitab ada juga boleh dapatkan di luar kat luar dia kitab. Okey, baik. Bab yang ke-44, babu ma jaa fi qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang berkenaan dengan cara baca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran macam mana cara baginda baca Quran. Wa bihi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Al-Laits 'an ibni Abi Mulaikata an Ya'la ibn Mamlakin annahu sa'ala Umma Salamata radhiyallahu anha an qiraati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza hiya tan'atu qiraatan mufassaratan harfan. Ya'la bin Mamlak rahimahullah, beliau meriwayatkan bahawa Ya'la bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ummu Salamah ialah isteri Nabi. Beliau bertanya kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha mengenai cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran. Maka Ummu Salamah radhiyallahu anha segera menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dengan jelas, iaitu bertartil perkataan demi perkataan. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda baca Quran, cara bacaan Nabi ialah bukan laju sampai tak dengar jelas bacaannya, tetapi ialah dengan baca satu demi satu. Bacaan tu jelas, boleh ditangkap bacaannya. Baik. Wa bi qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir bin Hazim qala haddatsana Abi an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik radhiyallahu anhu kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala maddan. Qatadah rahimahullah, beliau berkata, aku bertanya kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bagaimanakah cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran.
Jawab Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau baginda sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan sesuai dengan hukum tajwid. Maksud tempat yang panjang baginda baca panjang. Yang pendek itu taklah. Tempat yang ada mat tu maknanya baginda akan baca sesuai dengan mat tersebut. Baik. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umawi an Ibn Jurayj an Ibn Abi Mulaikah an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif thumma yaqulu ar-rahmanir rahim thumma yaqif wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Baik, Sayyidatina Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong-motong bacaan baginda pada setiap ayat. Baginda memotong-motong bacaan baginda pada setiap ayat. Iaitu macam mana cara dia? Baginda sallallahu alaihi wasallam membaca alhamdulillahi rabbil alamin lalu berhenti. Kemudian baginda membaca ar-rahmanir rahim lalu berhenti lagi. Selepas itu baginda membaca maliki yaumiddin. Maksudnya nak bagi tahu setiap ayat tu Nabi berhenti. Nabi buat baca waqaf, berhentilah kan. Walaupun boleh baca terus boleh alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, tetapi baginda baca satu demi satu ayat al-Quran. Baik. Cuma dalam hadis ni ayat dekat maliki yaumiddin tu dibaca maliki yaumiddin. Ini antara salah satu bentuk qiraat juga. Kalau kita yang biasanya di tanah Melayu ni kita baca qiraat Hafs an Asim, Hafs daripada Asim, riwayat Asim, Hafs daripada Asim, kita baca maliki yaumiddin. Tapi kan qiraat ada 7 qiraat kan. Salah satu qiraat dipanggil qiraat Abu Ubaid. Qiraat Abu Ubaid mereka baca maliki yaumiddin. Tak panjang. Ini kita tak baca macam itulah. Dia antara contohnya mungkin macam Tunis. Tunis dia orang baca maliki yaumiddin. Qiraat sana dia orang pakai qiraat sana. Okay, baik. Banyak negara yang pakai qiraat Hafs bin Asim. Tapi kalau kita maliki yaumiddin kan. Okey. Wa bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Muawiyah bin Salih an Abdullah bin Abi Qais rahimahullah qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an qira'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qira'ati am yajhar qalat kullu dhalika qad kana yaf'al qad kana rubbama asarra wa rubbama jahar faqultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'ah. Abdullah bin Abi Qais rahimahullah beliau berkata, aku bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha mengenai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah baginda membaca secara perlahan ataupun kuat? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, kedua cara itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kala baginda membaca dengan perlahan dan kadang-kala baginda sallallahu alaihi wasallam membaca dengan kuat, itu dengan nyaring. Maka aku membalas, aku ni maksud Abdullah bin Abi Qais ni membalas, seluruh pujian kepada Allah Taala yang memberikan kemudahan dan kesenangan dalam perkara ini. Ialah mana kalau baca Quran dalam solat, maksud ni bacaan dalam solat kan, bacaan Quran mana baca Al-Quran tu kadang-kadang perlahan, kadang-kadang kuat. Jadi ada masa baginda pernah baca perlahan, baginda pernah baca kuat. Dalam solat pun baginda pernah baca perlahan dan juga baginda pernah baca kuat. Tapi ada tempat-tempat lah. Dia ada tempat-tempat dia yang ada disebut dalam kitab fiqh kan. Kalau dia duduk seorang, tak ada ganggu orang, boleh baca Quran kuat. Tapi kalau dia duduk ramai, dia duduk ramai-ramai kan, ataupun ada orang nak buat ibadat lain, solat dan seumpamanya, maka disunatkan baca Al-Quran perlahan. Jadi secara umumnya itu ikut pada keadaan kan. Okey, baik. Tapi nak bagi tahu Nabi pernah baca dua-dua, tapi ada tempat-tempat tertentu. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Mis'ar an Abil Ala al-Abdi an Yahya bin Ja'dah an Ummi Hani radhiyallahu anha qalat
kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ala arishi. Ummu Hani radhiyallahu anha berkata, Ummu Hani ni sepupu Nabi, duduk kat Mekah. Beliau ni duduk kat Mekah. Ummu Hani radhiyallahu anha beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran pada waktu malam, dan ketika itu aku berada di atas tempat tidur. Ni maknanya, ini kisah ni bila sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah, waktu tu Nabi duduk kat Mekah. Waktu tu kan Quran pun dah turun. Jadi Nabi malam-malam, antara Nabi SAW punya kebiasaan, Nabi akan tidur awal malam. Lepas Isyak Nabi tidur. Lepas tu dalam pukul 1, pukul 2 atau pukul 3, lebih kurang macam waktu kita lah, Nabi pun bangun, Nabi akan pergi ke Kaabah dan Nabi akan solat di Kaabah. Nabi solat di Kaabah, pernah dalam hadis ni beritahu mana Nabi baca agak kuat. Sampai Ummu Hani ni kata, Nabi punya bacaan tu sampai aku dekat rumah aku terdengar kat katil aku. Kan Ummu Hani ni rumah kat mana? Ummu Hani ni rumah ni ialah dia antara Bukit Safa Marwah tu lepas tu sikit. Antara Bukit Safa Marwah lepas tu sikit. Dia dekat dengan menghala ke arah lembah Abu Talib. Kalau tuan-tuan tengok dekat sekarang ni, iaitu tempat perigi Zamzam. Perigi Zamzam yang sekarang, bukan yang dulu, yang sekarang, yang diorang dah keluarkan ke dekat ni, kat belakang tu. Dia rumah beliau kat depan tu sikit. Jauh lah maksudnya. Suara Nabi tu sampai jauh, Nabi baca kuat. Nabi baca kuat sampai kan dia kat dalam rumah atas katil, terdengar Nabi punya bacaan tu. Dan Nabi baca kat mana? Nabi baca kat Kaabah. Nabi datang Kaabah, Nabi baca. Ini dalam hadis nak bagi tahu bahawa Nabi baca kuat. Mungkin persoalan timbul, kenapa Nabi baca kuat sangat sampai orang semua dengar, jauh pergi dengar ni? Sebab kerana zaman tu ialah kerana Nabi, antara sebab dia ialah Nabi nak, sebab biasanya bila Nabi baca Quran time solat, orang Arab zaman dulu, antara sebab mereka masuk Islam ialah bila dengar Quran, ialah diorang faham Quran kan. Quran tu turun bahasa diorang. Jadi Quran tu dia punya mukjizat, dia masuk dalam hati, mereka masuk Islam. Orang kafir Quraisy bila Nabi mula-mula melakukan dakwah, diorang tak nak terima dakwah Nabi. Tapi dalam hati diorang bila dengar Quran, diorang kata ni betul ni Islam ni. Jadi apa cara dia? Bila Nabi malam-malam solat baca Quran dekat Kaabah, diorang diam-diam kerumun belakang Nabi dengar. Sampaikan tahap dalam hadis ada bagi tahu, pernah Nabi baca ayat sajidah, ayat tilawah tu Nabi sujud. Orang kafir Quraisy tu pun terikut-ikut sujud. Dia macam orang kata macam tak sedar Nabi sujud, dia pun sujud diri. Nak bagi tahu diorang begitu terpesona dengan bacaan Nabi. Itu pun pernah berlaku. Jadi sebab Nabi baca kuat ni ialah supaya sebab juga Nabi nak orang-orang kafir ni juga dapat dengar. Dan diorang mudah-mudahan dapat hidayat, masuk Islam. Ini keadaan pada waktu tersebut kan. Okey. Tapi hadis ni maknanya para ulama ada juga ambil istimbat, maknanya kalau baca Quran waktu malam, kalau dia solat sunat mutlak, solat sunat mutlak waktu malam, maka disunatkan juga baca tu boleh baca kuat sikit. Dia pertengahan, bukan kuat sangat mutlak, perlahan sangat tak, boleh baca pertengahan. Tapi para ulama kata ini kalau dalam mazhab Syafi'i, tapi itu mazhab lain lah. Kalau dalam mazhab Syafi'i ialah kalau satu orang tu dia semayang sunat mutlak, disunatkan baca pertengahan. Tapi kalau selain daripada sunat mutlak, kalau dia solat pada waktu malam, disunatkan baca perlahan. Disunatkan dia baca perlahan. Cuma yang penting janganlah sampai dia mengganggu orang lain. Kalau dia solat seorang-seorang sunat mutlak, contoh kata dia solat tahajud ke apa ke waktu malam, maka dia boleh solat dengan baca pertengahan. Pertengahan ni maksudnya antara nyaring dan perlahan. Itu yang disunatkan dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi. Okay, baik. Wa bi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Abu Daud qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu yaqul ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala naqati yaumal fath wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar qala faqara'a wa rajja'a قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal ni sahabat lah. Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata,
Aku melihat Rasulullah SAW di atas tunggangan unta baginda pada hari penaklukan kota Mekah. Ni maksudnya pada hari Fatah Mekah. Fatah Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah. Aku tengok Nabi masuk ke Mekah waktu peristiwa Fatah Mekah 8 Hijrah. Baginda masuk sambil membaca baca ayat tadi tu, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Terjemah ayat tu apa dia? Sesungguhnya kami telah membuka bagi perjuanganmu satu jalan kemenangan yang nyata, iaitu kerana Allah mengampunkan dosamu yang lalu dan akan datang. Ini saya pernah jelaskan dekat masjid yang sebelum ni pun. Maksud Allah ampunkan dosa Nabi yang lalu dan yang akan datang, sedangkan Nabi maksum. Maksud di sini ialah Nabi tak ada dosa. Seolah-olah kalaulah ada dosa pun Allah ampunkan. Tapi hakikatnya Nabi maksum daripada dosa besar dan juga dosa kecil. Itu pendapat muktamad. Okey, baik. Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala anhu, beliau berkata lagi, baginda SAW membaca ayat ini dengan membaguskan bacaannya. Maksudnya Nabi baca dengan begitu merdu. Waktu tu Nabi masuk kota Mekah. Waktu tu Allah bagi kemenangan besar pada Nabi SAW. Jadi Nabi baca surah Al-Fatah ni, inna fatahna laka fatham mubina. Nabi pergi ke Kaabah, kemudian Nabi tawaf di Kaabah. Nabi tawaf di Kaabah. Bila Nabi tawaf di Kaabah, waktu tu Nabi ada baca surah Al-Fatah ni. Nabi baca surah Al-Fatah dan Nabi baca dengan begitu merdu. Begitu merdu. Macam mana tu kita tak dengar, yang tahu yang dengar tu sahabat ni lah. Okey, baik. Jadi Muawiyah bin Qurrah, iaitu salah seorang perawi yang meriwayatkan hadis ni, beliau berkata, seandainya orang tak berkumpul di sekelilingku, pasti aku akan baca untuk kalian seperti suara bacaan itu, ataupun seperti keindahan irama bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Muawiyah bin Qurrah. Muawiyah bin Qurrah ni yang meriwayatkan hadis ni daripada Abdullah bin Mughaffal, yang perawi hadis ni. Yang cerita kisah ni sahabat nama Abdullah bin Mughaffal. Muawiyah bin Qurrah ialah riwayatkan daripada dia. Jadi Muawiyah bin Qurrah kata, kalaulah tak kerana nanti orang kerumun aku ramai-ramai, aku ingin sekali nak baca macam mana cara Nabi baca waktu tu. Boleh jadi juga waktu ketika ustaz dia, sahabat Abdullah bin Mughaffal ni, sampaikan bacaan tu, inna fatahna laka fatham mubina, Abdullah bin Mughaffal ni baca ayat tu, macam mana cara Nabi baca. Jadi anak murid dia berkata, kalau kerana tak khawatir nanti orang kerumun aku pun akan tunjukkan kepada kamu macam mana Nabi baca waktu tu. Maksud nak bagi tahu Nabi baca dengan begitu merdu waktu tersebut. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin surah Al-Fatah ni juzuk 26 kalau kita tengok surah Al-Fatah ialah juzuk 26. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Nuh bin Qais Al-Huddani an Husam bin Misad an Qatadah qala ma ba'atha Allahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal saut wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal saut wa kana la yurajji'. Qatadah rahimahullah, beliau berkata, Allah Ta'ala tidak mengutus seorang nabi melainkan nabi itu berwajah tampan dan bersuara merdu. Allah tak mengutus seorang nabi melainkan nabi itu berwajah tampan dan bersuara merdu. Nabi kamu ni maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Nabi kamu semua adalah berwajah tampan dan bersuara merdu. Kadang-kala baginda tidak melagukan bacaan Al-Quran. Ini poin dalam hadis ni, makna baginda baca Quran tak berlagu. Ini kena jelaskan sikit kat sini. Sebab hadis ni seolah-olah macam berbeza dengan atas. Atas tadi kata Nabi baca Quran agak macam ada rentak, ada irama. Tapi kat bawah ni pula kata Nabi baca Quran tak ada macam berlagu, tak ada irama. Baik. Poin yang pertama dalam hadis ni bagi tahu semua para Nabi ialah mereka wajah handsome. Para Nabi ialah wajahnya kacak. Di kalangan semua para Nabi, siapakah Nabi yang paling kacak? Orang yang paling kacak sekali di kalangan semua para Nabi alaihimussalatu wassalam, Nabi SAW. Lepas tu baru Nabi Yusuf. Sebab ada dalam riwayat bagi tahu bila Nabi jumpa Nabi Yusuf alaihissalam, Rasulullah jumpa Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Bila Nabi Mi'raj naik atas, Nabi kan jumpa Nabi-Nabi di langit kan.
Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf, langit keempat jumpa dengan Nabi Idris, langit kelima jumpa dengan Nabi Sulaiman, langit keenam jumpa Nabi Musa, langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim. Itu Nabi jumpa dengan para Nabi. Ketika Nabi jumpa di langit ketiga, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi kata, aku tak pernah tengok orang yang lebih handsome daripada dia. Seolah-olah semua kehansaman, kekacakan Allah bagi kat dia. Para ulama kata yang Nabi puji itu tak termasuk Nabi, sebab Nabi yang puji dia, tapi tak termasuk Nabi. Jadi bermakna kalau kita nak gabungkan ialah orang yang paling handsome Nabi Muhammad SAW, dan lepas tu baru Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi kesimpulan yang mana para Nabi ialah kacak dan juga suara sedap. Suara sedap. Mana Allah jadikan mana para Nabi ni juga dari segi rupa paras dia pun ialah menarik. Ialah maksudnya menarik, tidak dipandang hina. Kita macam-macam, kita ni orang biasa lain kan, tapi para Nabi lah lain. Okay, baik. Kemudian dalam hadis ni Nabi kata, baginda tak baca dengan cara berlagu. Macam mana cara dia? Dia maksudnya Nabi baca Quran dengan suara sedap, dan juga Nabi ada baca Quran dengan beralun. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis yang kedua ni, Nabi tak baca Quran berlagu bukan dengan cara orang bernyanyi kan, dengan cara orang bernyanyi. Yalah, kita tahu kan lah, cara nyanyi kan ada rentak dia. Nyanyi ni ada dia rentak dia, do re mi fa sol la tu, yang tu itu rentak muzik tu. Jadi Nabi tak baca Quran dengan rentak muzik, dengan rentak lagu, tapi Nabi baca Quran dengan rentak alunan Quran kan, dengan rentak, ialah kita tertarannum kan baca tu. Kadang-kadang Nabi baca biasa, dan juga kadang-kadang Nabi baca dengan suara yang merdu. Okey, baik. Wa bi qala dan dalam hadis pun Nabi ada larang. Nabi ada larang jangan baca Quran macam lagu. Baca Quran dengan suara sedap Nabi suruh. Baca Quran dengan irama alunan, bacaan yang sedap Nabi suruh. Tapi Nabi juga ada larang jangan baca Quran dengan cara lagu, muzik. Tu Nabi SAW lah larang. Okey, baik. Secara umum yang sekarang ni qari baca, yang qiraat baca, itu bukan lagu. Kita kadang panggil lagu tapi dia rentak alunan. Yang ni kita dia ambil lagu Hindustan, dia pun buat lagu Quran. Itu dilarang. Itu dilarang. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman qala haddatsana Yahya bin Hassan qala haddatsana Abdul Rahman bin Abi Zinad an Amr bin Abi Amr an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam yurubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil bait. Sayyidina Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, kadang-kala orang yang berada dalam bilik dapat mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di ruang rumah. Ini macam mana ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang dalam hadis ni cerita Nabi solat malam. Ni maksudnya Nabi solat waktu malam. Hadis ni tuan-tuan buat sikit nota, maksudnya ialah solat pada waktu malam. Jadi kan tadi kita ada sampaikan bahawa bila Nabi solat pada waktu malam, Nabi ada baca kuat sikit, sederhana. Kuat sangat tu tidak, tapi sederhana. Jadi dalam hadis ni bagi tahu Nabi solat dekat ruang tamu. Nabi solat ruang tamu, dan Nabi baca agak kuat sikit sehingga orang yang ada dalam bilik boleh dengar bacaan Nabi kat ruang tamu. Tapi kita kalau baca hadis ni, kita jangan sangka rumah Nabi macam kita. Rumah Nabi SAW ialah sebelah Masjid Nabawi. Para ulama sekarang mereka ada buat macam mana bentuk ukiran replika lah, kita tahu macam satu replika ukiran bentuk rumah Nabi. Kalau kita tengok rumah Nabi ialah kalau kita nak banding rumah kita tu memang tak boleh nak banding langsung lah. Rumah Nabi tuan-tuan dan puan macam pondok je. Hakikatnya macam kalau kita katalah memang macam kita zaman sekarang, kita sekarang pondok je, macam satu pondok je. Rumah Nabi dengan Aisyah ialah ada dua bahagian, ada dua section rumah Nabi. Satu ruang tamu, kemudian ada apa panggil, ada partition, ada halangan di tengah. Satu lagi bilik tidur Nabi dengan Aisyah tu ialah kalau Nabi baring, Aisyah baring, kepala kena kat dinding, kaki pun kena dinding. Maknanya tepat-tepat muat satu orang. Maksudnya orang yang berdiri. Itulah bilik Nabi.
Sebelah tu ruang tamu. Dan ruang tamunya pun besar macam besar pondok je. Maknanya kalau kita kata besar, dianggarkan lebih kurang, dianggarkan dalam pintu ni. Pintu ni berapa kaki ni? Pintu ni ada tak dalam 6 kaki? 5 kaki, 6 kaki. Ni pintu ni. Pintu ni 4 segi 4. Ini pun pintu ni panjang ni. Tapi Nabi tinggi. Nabi SAW tinggi. Nabi boleh tinggi 6 kaki lebih. Para ulama ada tulis Nabi boleh tinggi anggaran 6 kaki lebih. Pintu ni maknanya lebih kurang dalam 6 kali 6. Lepas tu kalau kali 2 maknanya kali 12. Dan tengah ada partition 6 kaki lebih kurang. 6 kaki 6 kali 6, kemudian ada partition, tu bilik tidur pula 6 kali 6 lebih kurang. Itulah lebih kurang besar rumah Nabi. Ini anggaran lebih kurang macam tu. Sebab kata dalam hadis kata Nabi bila baring kaki kena dinding. Kalau kita bukan dinding, katil kita lagi besar daripada kita. Jadi kita nak banding kita dengan Nabi tu terlalu jauh lah. Tu hakikat dia. Kan mungkin kita mampu bercerita, tetapi hakikatnya kita sangat jauh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu cerita dia. Nabi baca Quran dekat ruang tamu. Ruang tamu dia bukan macam ruang tamu rumah kita. Nabi baca kat ruang sebelah. Sebelah tu dah bilik. Jadi kadang-kadang orang yang duduk dalam bilik boleh dengar lah bacaan Nabi kat sebelah. Jadi rumah pun betul-betul kecil. Rumah Nabi SAW sangat-sangat kecil. Okay, sambung. Babu maja'a fi bab 45. Bab yang ke-45 pula, babu maja'a fi bukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan hadis yang datang mengenai tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni macam mana pula Nabi sallallahu alaihi wasallam nangis. Dia sebenarnya Imam Tirmizi karang kitab ni ialah ikut kesinambungan bab. Macam tadi kita baca bab apa? Nabi baca kan? Sebab sebelum tu ada ceritakan bahawa Nabi baca Quran dalam solat. Lepas tu Imam Tirmizi bawa datang bab macam mana Nabi cara baca Quran. Lepas tu sekarang pula macam mana dibawa datang bab berkenaan dengan Nabi, sebab kadang-kadang Nabi ada baca Quran menangis. Jadi sebab tu dibawa bab berkenaan dengan tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung. Wa bi qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak. Sebelum saya terlupa, jadi kesimpulan ni tuan-tuan, maksud dalam bacaan Quran ni ialah ada kadang-kadang kita baca dalam solat baca nyaring, dan kadang ada baca perlahan lah. Jadi kita tahulah kalau solat fardu tu kita sedia maklum. Kalau solat fardu ialah kita sedia maklum cara bacaannya lah. Tapi kalau kita solat seorang maka disunatkan baca dengan perlahan. Solat seorang baca perlahan. Kecuali kalau kita solat waktu malam, maka solat waktu malam disunatkan baca ialah dikuatkan sikit. Dia sebenarnya satu lagi juga kesan bacaan yang dikuatkan ni ialah lagi-lagi bila kita solat malam ialah dia akan lebih khusyuk dan masuk dalam hati bacaan tu. Cuma pastikan jangan sampai mengganggu orang kan. Kalau kita solat dalam rumah tak ada hal lah, tak ada masalah. Okey, baik. Wa bi qala haddatsana Suwaid bin Nasr qala haddatsana Abdullah bin al-Mubarak an Hammad bin Salama an Thabit an Mutarrif wa huwa ibn Abdullah bin Shikhir an abihi qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfi azizun ka azizil mirjali min al-buka. Sayyidina Abdullah bin Asy-Shikhir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa baginda sallallahu alaihi wasallam sedang solat. Pada masa itu terdengar gelegak tangisan dari dalam diri baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi seperti air yang sedang menggelegak. Ini maksud macam mana? Aku dengar macam periuk yang tengah menggelegak. Dia terjemah kat sini macam air menggelegak, tapi hakikatnya sebenarnya kalau dalam hadis tu beritahu bahawa macam kadang-kadang kau orang masak air kan, orang masak air dalam zaman dulu dia masak air dalam periuk batu. Dalam periuk batu tu jadi bila ataupun periuk dia tembikar ke, bila masak air jadi air tu menggelegak. Jadi dia dengar bila dia datang tu Nabi tengah baca Quran, Nabi menangis. Daripada dalam dada Nabi ni keluar suara Nabi punya tangisan tu macam air menggelegak. Mana begitu sekali menangis kan, bunyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis. Sambung.
Wa bihi qala haddatsana Mahmud bin Ghailan qala haddatsana Muawiyah bin Hisham qala haddatsana Sufyan anil A'mashi an Ibrahim an Abidata an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra alayya فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, baginda berkata kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacakanlah Al-Quran kepadaku. Aku membalas, wahai Rasulullah, adakah aku layak membacakannya kepadamu padahal ia tu makna Quran, padahal Al-Quran itu diturunkan kepadamu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku suka mendengarkan bacaan dari selain diriku sendiri. Maksudnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu macam rasa tak layak, tak patut saya baca kat Tuan Quran, sedangkan Tuan kan Quran tu diturunkan kepada Tuan. Beliau tawaduk, beliau rasa segan dengan Nabi. Tapi Nabi kata aku ingin nak dengar orang lain baca kat aku teringin nak dengar, bacalah. Okey, baik. Maka aku pun membacakan surah An-Nisa. Apabila sampai pada ayat wajina bika ala haula'i syahida, ni maksudnya ayat ni kalau ayat sempurna dia pakai faida ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Allah bagi tahu nanti hari kiamat, Allah kata hari kiamat nanti, Allah kata setiap umat Allah akan bawa satu orang saksi terhadap nabi mereka. Dan Allah bagi tahu untuk umat ini Allah akan jadikan Nabi SAW sebagai saksi. Itu kandungan ayat tadi yang dibaca, yang Abdullah bin Mas'ud baca sampai ayat tu. Wajibna bika ala haula'i syahida, iaitu cerita pasal Nabi. Allah akan bawa Rasulullah SAW sebagai saksi untuk umat ini. Baik. Maka bila sampai ke ayat tu, aku melihat kedua mata Rasulullah SAW basah oleh air mata. Maksudnya bila sampai ayat tu Nabi SAW menangis. Baginda pun menangis. Maka dalam hadis ini sabit bahawa selain daripada kita sunat sendiri membaca Al-Quran, kita juga sunat mendengar Quran daripada orang lain kadang-kadang. Ialah maknanya satu kadang kita baca Quran, orang dengar. Satu lagi keadaan iaitu orang lain baca Quran, kita dengar. Kan kita dengar. Dan dalam hadis ni Nabi SAW menangis mendengar bacaan Al-Quran. Jadi bacaan Quran ni secara umum kita akan boleh nangis. Dia ada dua sebab. Kadang-kadang menangis baca Quran ni ada dua sebab. Sebab yang paling kuat untuk menangis kerana Quran bila kita faham Quran. Sebab menangis untuk baca Quran ni bila kita faham Quran. Kalau faham barulah boleh nangis. Ini secara umum. Bila kita betul lah faham hayati, kadang-kadang menangis. Kan? Secara maksud tanpa disengajakan nangis. Kan? Ini biasa berlaku pada orang yang mana ialah orang yang faham Quran ni. Satu lagi kadang-kadang kerana cara bacaan. Cara bacaan tu begitu sayu, kita dengar khusyuk, menangis. Dua-dua boleh. Tetapi terbaiknya ialah menangis kerana bacaan Quran ni ialah kerana faham. Usahakanlah kan kalau kita mampu, mana-mana bacaan kalau kita mampu iaitu untuk fahami bacaan tu. Sedikit demi sedikit bacaan Al-Quran tu kita cuba untuk fahami kan. Kemudian ialah tanggungjawab Quran ni pertama paling tinggi sekali bacalah. Pertama baca, lepas tu cuba faham. Dan yang paling berat sekali beramal. Beramal sangat dituntut kan. Baca dengan betul, hayati, fahami makna dia dan juga hayati, dan kemudian dituntut beramal. Satu lagi juga sampaikan. Itu tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Baik. Wa bi qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Jarir an Atha ibn Sa'ib an abihi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala in kasafati syamsu yawman ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta lam yakad yarka'u thumma raka'a falam yakad yarfa'u ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu thumma rafa'a ra'sahu falam yakad an yasjud thumma sajada falam yakad an yarfa'a ra'sahu
faja'ala yanfuqu wa yabki wa yaqul rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruk falamma shalla rak'ataini injalat asy-syams faqama wa hamidallaha ta'ala wa athna alayhi thumma qala inna asy-syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati fa idzan kasafa fafza'u ila dzikrillahi ta'ala. Baik, Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu beliau berkata, pada suatu hari di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlaku gerhana matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendirikan solat gerhana. Mana solat gerhana matahari. Gerhana matahari ni berlaku siang lah. Ni bila berlaku gerhana matahari ni? Gerhana matahari ni berlaku maksudnya ketika ketika kewafatan anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Nabi ada anak lelaki yang akhir sekali namanya Ibrahim. Ibrahim ni lahir 8 Hijrah. Lepas tu lepas tahun setengah lepas lahir, Ibrahim ni meninggal dunia. Ibrahim meninggal dunia tahun 10 Hijrah. Jadi bila Ibrahim meninggal dunia, pada hari beliau meninggal tu, waktu tu berlaku gerhana matahari. Berlaku gerhana matahari. Tak ada kaitan pun antara gerhana matahari itu dengan meninggal dunianya, meninggal dunianya Ibrahim. Tapi waktu tu orang kafir Quraisy tuduh. Dia kata tengok, orang kafir tuduh ni, tengok ni, dia orang kata gerhana ni berlaku kerana matinya seseorang. Jadi kat akhir tu sebab tu Rasulullah SAW pun khutbah. Okey, baik, sambung. Rasulullah SAW mendirikan solat gerhana. Dalam solatnya baginda SAW berdiri lama sehingga hampir-hampir tak rukuk. Kemudian baginda SAW rukuk begitu lama. Lepas dah diri lama, lepas tu Rasulullah rukuk. Baginda rukuk begitu lama sehingga hampir tak iktidal. Hampir tak iktidal ni maksud seolah-olah macam tak nak bangun, terus rukuk. Kemudian baginda iktidal begitu lama sehingga hampir tak sujud. Ni macam tadi juga, seolah begitulah lama baginda iktidal. Kemudian baginda SAW sujud. Sujudnya lama sehingga hampir tak bangun untuk duduk antara dua sujud. Lalu baginda SAW bangun, iaitu untuk duduk antara dua sujud. Duduknya antara dua sujud lama sehingga hampir tak sujud lagi. Mana tak sujud kedua. Nak bagi tahu semua lama lah. Kemudian baginda SAW sujud. Sujudnya lama sehingga hampir tak bangun. Sujud baginda SAW lama sehingga hampir tak bangun. Apabila bangun, mana bangun daripada sujud kedua, baginda SAW membaca doa ini dengan suara tersekat-sekat kerana menangis. Rabbi alam ta'idni, maksudnya terjemah di doa ni, Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa ana fihim Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum wa hum yastaghfirun wa nahnu nastaghfiruk. Ni terjemah dia, wahai Tuhanku. Ini maksudnya bila Nabi dah bangun daripada sujud kedua, Nabi sebelum berdiri, Nabi duduk sekejap. Nabi sujud kedua, lepas tu Nabi duduk sekejap sebelum nak bangun rakaat kedua, sebelum nak qiyam rakaat yang kedua. Waktu tu Nabi sebutkan Rabbi alam ta'idni alla tu'adzibahum tu sampai akhir. Okey, apa terjemah dia tadi? Waktu tu Nabi kata, wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak akan mengazab mereka semasa aku di mana Nabi, semasa aku masih berada bersama mereka? Wahai Tuhanku, bukankah engkau sudah berjanji tidak mengazab mereka apabila mereka memohon ampun kepadamu? Sekarang kami sedang memohon ampun daripadamu. Maksudnya Rasulullah SAW begitu takut kepada Allah Ta'ala, takut Allah azab umat ini. Ni sebenarnya apa? Dalam Al-Quran Allah bagi tahu, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Itu ayat Quran. Apa maksud ayat Quran tadi? Allah kata Allah tak akan azab umat ini kalau Nabi ada bersama mereka. Itu pertama. Yang kedua, Allah bagi tahu Allah juga tak akan azab umat ini kalau ada di kalangan mereka yang beristighfar. Jadi para ulama kata Allah tak azab dengan umat ini kalau ada dua sebab ni. Satu, pertama ialah kalau Nabi ada. Kalau Nabi dah tak ada tapi ada di kalangan mereka istighfar, yang nombor dua, pun Allah tak azab.
Maka sebab itu bila berlakunya gerhana ni satu tanda kekuasaan Allah Ta'ala, Nabi takut azab turun. Maka kerana itu Nabi SAW doa kepada Allah, ya Allah, kau kan dah janji kalau aku ada tak nak azab. Kau juga janji kalau ada istighfar kau takkan azab. Ni kami tengah istighfar ni. Maksudnya nak beritahu apa? Wahai Allah, tolonglah wahai Allah, jangan sekali-kali kau azab kami. Itu. Baik. Apabila Rasulullah SAW selesai solat gerhana 2 rakaat, maka matahari pun terang semula. Maksudnya gerhana pun habis. Baginda SAW bangun, memuji dan menyanjung Allah Ta'ala, lalu berkata, ni maksudnya apa? Lepas habis solat gerhana, Nabi pun khutbah. Kan ke solat gerhana, solat dulu kan? Lepas tu baru khutbah. Nabi pun bangun, naik atas mimbar, Nabi pun khutbah. Sebelum khutbah, Nabi puji Allah. Ialah macam kita kan, khutbah kan, Alhamdulillah, nabadu wa nasta'inu, tu semua. Nabi puji Allah Ta'ala. Okay, baik. Kemudian dalam khutbah tu Nabi berkata, Nabi bersabda dalam khutbah baginda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah termasuk tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Gerhana tidak berlaku disebabkan oleh kematian ataupun kelahiran sesiapa. Maka apabila berlaku gerhana, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Ta'ala dengan mendirikan solat gerhana. Apabila gerhana berlaku, Nabi ajar pada kita supaya kita kembali pada Allah, doa pada Allah, zikir pada Allah Ta'ala dengan melakukan solat gerhana. Minta azan dulu, minta muazzin, minta tuan muazzin minta azan segera. Lepas tu kita sambung sikit lagi. Selepas azan kita sambung sikit lagi, satu bab lagi lepas tu. Allahumma rabbah ati sayyidina Muhammad wa ba'd maqam innaka la tukhliful mi'ad. Okey, baik, sambung. Okey, tadi kita baca pasal hadis solat gerhana. Yang nak cerita dalam hadis tu ialah dalam solat tu Nabi SAW ada menangis dalam solat tersebut kan, waktu Nabi yang doa jangan azab tu. Okey, baik. Pertama nak terang berkenaan dengan solat gerhana. Solat gerhana ni dalam mazhab Syafi'i, kalau kita tengok dalam hadis ni apa kaifiat lah. Dan dalam mazhab Syafi'i dua-dua kaifiat pun boleh. Dua-dua kaifiat pun boleh. Satu, solat gerhana kita buat macam solat sunat 2 rakaat yang biasa. Maksudnya cara dia tu ialah macam solat sunat 2 rakaat yang biasa kita buat. Itu pun boleh. Cara solat gerhana macam tu. Tetapi itu tak afdal. Solat gerhana yang afdal ialah kita buat 2 rakaat juga, tapi setiap satu rakaat ada 2 rukuk. Maknanya 2 rakaat tapi 4 rukuk. Ini yang biasa kita buat. Dan ini afdal dalam mazhab Syafi'i. Walaupun cara yang pertama boleh, tetapi cara yang kedua adalah lebih afdal. Cuma dalam hadis ni Nabi buat 2 rakaat 2 rukuk pun boleh sebab ada hadis. Juga Nabi pernah buat 2 rakaat 4 rukuk. Itu yang biasa kita amalkan. Solat gerhana dengan cara tersebut. Itu yang pertama.
Nombor dua yang nak diterangkan ialah solat gerhana ni sebenarnya disunatkan baca panjang. Bukan saja baca panjang, bahkan dia punya rukuk, dia punya sujud, dia punya iktidal, duduk antara dua rukuk disunatkan baca panjang. Sampai ada dalam riwayat bagi tahu Nabi solat gerhana sampai ada di kalangan sahabat yang pengsan, jatuh tumbang, tak larat nak ikut Nabi. Nabi solat gerhana lama betul. Itu ada dalam riwayat sebutkan. Tapi kita zaman ni tak mampulah nak solat lama-lama. Yang paling penting solatlah, kita solat. Kita solat, tu yang paling penting. Kalau orang tu tak dapat solat, sebagai contohnya ada halangan, uzur ke apa ke, tak ada halangan, kalau duduk seorang pun disunatkan solat. Solat gerhana. Kalau perempuan uzur, disunatkan juga melakukan zikir, istighfar dan sebagainya. Dan juga puji Allah Ta'ala. Kalau duduk seorang pun disunatkan solat gerhana. Tetapi solat seorang lah, tapi tak ada khutbah. Tapi kalau solat berjemaah, maka disunatkan ada khutbah selepas daripada solat tersebut. Yang ketiga nak sampaikan dalam hadis ni, tengok bila ada apa-apa peristiwa berlaku, Nabi ajar pada kita solat, kembali pada Allah Ta'ala, dekat dengan Allah, jangan lari daripada Allah Ta'ala. Jadi sekarang ni contoh kata kita diuji dengan peristiwa yang tak biasa berlaku, wabak berlaku, kita tak biasa hadapi. Secara umum lah 50, 60 tahun, 70, 80 tahun pun tak hadapi, dia tiba-tiba berlaku macam ni. Jadi kita sepatutnya lebih dekat pada Allah, lebih banyak beristighfar pada Allah Ta'ala. Jadi antara amalan yang disunatkan banyak istighfar, dan juga jaga solat, solat jemaah. Alhamdulillah Allah mudahkan kita dapat sembahyang masjid. Jadi jangan tinggalkan masjid, datang ke masjid. Jaga SOP itu tapi datang ke masjid. Dan juga banyakkan zikir, istighfar terutamanya kepada Allah Ta'ala. Kita sedang diuji. Jadi Nabi ajar, bila diuji jangan makin lari daripada Allah, maka makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan Nabi ajar waktu tu dengan cara melakukan solat gerhana. Jadi banyakkan istighfar, banyakkan solat, kembali pada Allah Ta'ala. Kita sambung. Kita nak baca sikit lagi sampai satu lagi bab tu pun kita habiskan sikit lagi. Okey, baik. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه وصاحت أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله فقالت ألست أراك تبكي قال إني لست أبكي إنما هي رحمة إن المؤمن بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. Baik, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat cucu perempuannya yang hampir meninggal dunia, lalu dipeluk dan diletakkan di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar hampir meninggal ketika di pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi ni siapa? Anak Zainab. Nabi ada anak perempuan nama Zainab. Zainab ni kahwin dengan suami dia Abul As bin Rabi'. Zainab anak Nabi kahwin dengan Abul As bin Rabi'. Dapat dua orang anak. Satu orang perempuan nama Umamah, dan seorang lagi ialah namanya Ali. Umamah ni hidup lama lah. Umamah ni hidup lama. Cuma dalam hadis ni, waktu ni dia kena sakit, seolah-olah hampir mati. Tapi tak mati. Hampir mati dalam hadis ni. Umamah ni lepas Nabi wafat semua, lepas tu dia kahwin dengan Sayyidina Ali. Lepas tu. Jadi Umamah ni waktu ni dia sakit lah. Dia macam seolah-olah orang kata nak meninggal dunia dah waktu tu. Tapi tak, Allah selamatkan lepas tu. Jadi Umamah ni anak Zainab. Rasulullah, jadi Ummu Aiman radhiyallahu anha menangis dengan kuat. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni antara pengasuh Nabi. Lepas tu dia ni juga jadi hamba Nabi. Asalnya hamba bagi ayah Nabi. Lepas tu bila Nabi dah kahwin, dia jadi milik Nabi. Lepas tu Nabi bebaskan dia. Dia hamba kulit hitam. Lepas tu Nabi kahwinkan dia dengan Zaid bin Harisah. Dapat anak Usamah bin Zaid. Waktu tu Ummu Aiman ada di samping Nabi, dia menangis dengan kuat. Dia menangis ni tuan-tuan, bukan macam menangis kita sekarang ni. Orang Arab zaman dulu kalau ada orang mati, dia menangis melolong-lolong. Dia menangis melolong-lolong. Oh, menangis melolong. Sampai dalam melolong. Lepas tu pula macam apa panggil, merintih-rintih. Kadang orang mati, kadang orang menangis, dia sedih. Biasalah orang mati, orang menangis. Tapi dia menangis ni bukan nangis macam biasa, menangis melolong-lolong. Jadi bila dia menangis macam tu, Rasulullah SAW menegurnya, wahai Ummu Aiman,
mengapa kamu menangis di hadapan Rasulullah? Ummu Aiman radhiyallahu anha menjawab, bukankah aku pernah melihat engkau Tuhan menangis? Ummu Aiman kata, aku menangis apa salahnya? Aku tengok bila engkau pun pernah menangis juga. Ada orang mati, engkau pun pernah menangis. Tapi tengok Rasulullah kata, Rasulullah SAW berkata, aku bukanlah menangis yang dilarang, tetapi ia adalah tangisan rahmat. Aku bukan menangis macam kau nangis. Aku pun ada menangis juga kalau ada orang mati, tetapi aku menangis sekadar tangisan yang menunjukkan kepada kasih sayang. Bila orang mati, kesian, Nabi nangis. Jadi menangis tak salah, tapi yang dilarang ialah jangan menangis sampai melolong, melalak, merintih-rintih. Itu dilarang dalam hadis. Jadi kalau orang mati menangis tak ada masalah, tapi jangan menolong, merintih, melalak tu macam yang biasa orang Arab buat. Kita negara kita tak ada. Cuma kalau kita pergi setengah negara, biasanya orang buat kalau negara kita orang Hindu. Orang Hindu ni kalau mati dia menangis tu sampai kadang-kadang koyak pakaian, cakar-cakar muka. Ni berlaku. Orang Arab pun sama. Sampai sekarang orang Arab macam tu. Orang Arab banyak sampai sekarang macam tu. Tapi yang tak ada agama lah. Kalau yang ada agama kuat diorang tak buat. Tapi macam tu. Diorang dah terbiasa jadi adat. Sebab itu Nabi larang jangan menangis, melalak, menolong ketika satu orang meninggal dunia, seolah macam tak redha dengan ketetapan Allah. Baik. Jadi sesungguhnya orang yang beriman selalu dalam keadaan baik pada setiap keadaan, sehingga jika nyawanya sedang dicabut pun dia tetap memuji Allah Ta'ala. Nabi kata orang beriman ni redha. Kalau ada orang mati dia redha. Waktu dia mati pun dia tetap redha kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sambung. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, ketika Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, Rasulullah SAW menciumnya sambil menangis. Rasulullah cium dahi dia, Rasulullah menangis. Rasulullah cium dahi Sayyidina Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu dan kemudian baginda menangis. Atau periwayat meriwayatkan bahawa kedua mata baginda SAW berlinangan air mata. Maknanya menangis kerana orang mati tak ada masalah. Satu lagi juga boleh juga kalau orang mati, maknanya kita boleh cium dahi dia. Tapi dengan syarat bukan, maksudnya kalau tidak berlainan, maksudnya bukan hubung ajnabi lah kan, bukan nabi, maka boleh cium dahi kalau orang meninggal dunia. Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu ni antara sahabat Nabi yang banyak berkorban untuk agama. Jadi bila dia meninggal dunia, Nabi sedih. Satu, dan beliau ni orang yang mula-mula dikebumikan di Baqi'. Orang sekarang pergi Madinah ziarah Baqi'. Sahabat yang mula-mula sekali kita kata perasmi Baqi', perkuburan Baqi' itu bila dibuka, orang yang mula-mula dikebumikan di Baqi' Utsman bin Maz'un. Bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lepas tu. Ini Utsman lain. Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, orang yang mula dikebumikan di Baqi'. Waktu dia meninggal dunia Nabi sedih betul. Okey, baik. Wa bi qala hadatsana Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abu Amir qala hadatsana Fulayhun wa huwa ibn Sulaiman an Hilal bin Ali an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'ala al-qabr fara'aitu 'ainaihi tadma'an faqala afikum rajulun lam yuqarif al-laila qala Abu Talha ana qala inzil fanazala fi qabriha. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami menyaksikan pengebumian seorang anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa ni? Ini Ummu Kulthum ni. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum ni ialah isteri Utsman. Bukan Utsman tadi tu, Utsman lain. Utsman bin Affan lah, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kan kahwin dengan dua orang anak perempuan Nabi. Pertama kahwin dengan Ruqayyah. Lepas tu Ruqayyah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia tahun 2 Hijrah. Waktu tu Nabi tak ada. Nabi waktu tu dalam perjalanan balik daripada Badar. On the way sebelum sampai Madinah, Ruqayyah meninggal dunia. Lepas tu Nabi kahwinkan tahun depan tu Utsman dengan anak Nabi yang seorang lagi, Ummu Kulthum. Sebutan yang betul dia Ummu Kulthum. Tapi Ummu Kulthum pun lepas 6 tahun kahwin dengan Utsman pun meninggal dunia kan. Ummu Kulthum meninggal dunia tahun 9 Hijrah. Ummu Kulthum radhiyallahu anha meninggal dunia 9 Hijrah. Jadi kisah ni tahun 9 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di tepi kubur dan aku ni Anas bin Malik, aku melihat kedua mata baginda sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata. Mana tak salah lah kan. Jadi anak Nabi meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam berlinangan air mata, nangis.
Rasulullah SAW bertanya, siapakah antara kamu yang tak bersetubuh dengan isteri dia malam tadi? Siapa malam tadi tak jima' dengan isteri dia? Abu Talha menjawab, aku. Abu Talha ni ialah bapa tiri Anas bin Malik. Kan perawi hadis ni Anas bin Malik kan? Ni bapa dia lah, bapa tiri dia. Sebenarnya bapa tiri dia juga ialah pak saudara dia. Bapa saudara dia kahwin dengan mak dia. Okey, baik. Abu Talha radhiyallahu taala anhu menjawab, aku. Malam tadi aku tak jima' dengan isteri aku. Rasulullah SAW berkata, turunlah ke liang lahat. Abu Talha radhiyallahu anhu menuruti perintah Rasulullah SAW dan beliau pun turun ke liang lahat. Ni ada sikit perkara kena terang. Kenapa? Para ulama ada jelaskan kenapa Nabi kata siapa tak jima' malam tadi, maka dia turun ke liang lahat, turunkan jenazah, sambut jenazah. Para ulama sebutkan bila Nabi cakap macam tu, Osman kan suami kepada Ummu Kulsum ni. Osman waktu tu ke tepi. Dia pun tak jadi nak turun. Mula-mula dia nak turun. Tapi Nabi kata yang nak turun ni yang malam tadi tak jima' dengan isteri. Osman pun ke tepi. Cerita dia apa? Sebab kerana Osman dia ada satu orang lagi hamba perempuan. Malam tadi dia ada jima' dengan isteri. Bukan isteri dia dah meninggal dunia. Jadi malam tadi dia ada jima' dengan hamba perempuan dia tu. Ketika isteri dia tu Ummu Kulsum yang meninggal di tengah nazak. Ketika isteri dia tengah nazak, dia malam tadi dia ada tunaikan hajat dia tapi dengan hamba perempuan. Dia ada hamba perempuan dia. Jadi Nabi SAW tahu perkara tu melalui wahyu mungkin. Pastilah wahyu kalau Nabi tahu. Jadi Nabi nak tegur Osman. Malam tadi bini kau malam tadi isteri kau tengah nazak pun kau boleh bersama dengan hamba kau. Jadi Nabi kata yang malam tadi tak jima' dia yang turun. Maka Abu Talha yang turun. Jadi Osman tak jadi turun. Dia para ulama kata dia bukan salah lah. Dia tak salah. Tapi seolah-olah macam Nabi nak tegur Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu. Bukan Sayyidina Osman tak jaga isteri dia. Perbuatan itu adalah harus. Dia kita zaman sekarang jangan buat hal pula. Kan tanya siapa tak setubuh dengan bini malam tadi tak bersama, sila turun, tolong turun. Itu zaman kita tak boleh buat macam tu. Ini ialah kerana Nabi tahu dan Nabi nak tegur. Okey, satu sebab. Para ulama juga sebut sebab kedua ialah seolah-olah Nabi nak kalau orang dia macam bau berjimat, kadang mungkin dia terngiang-ngiang, teringat-ingat benda tu lagi. Jadi Nabi nak kalau orang yang turun tu dia punya otak dia bersih, maka dia turun. Tak ada ni fikir jimat apa, dia otak dia bersih, dia turun, dia uruskan supaya dia dapat uruskan dengan baik. Turunnya penguburan jenazah tersebut di dalam liang lahat. Di sini perkara yang kedua juga dapat disabitkan ialah kalau wali ni maksudnya waris jenazah, mereka boleh bagi izin kepada sesiapa untuk turun dalam kubur walaupun orang lain. Tapi kalau mereka tak bagi izin maka tak boleh turun. Kadang-kadang kadang ada orang main turun, tapi kalau kata orang turun dia diam tak ada hal lah. Tapi kalau contoh kata dia tak suka, tak bagi izin, maka tak dibenarkan turun untuk dalam kubur. Okey, baik. Tapi poin dalam hadis ni ialah Nabi menangis ketika meninggal dunianya Ummu Kulsum radhiyallahu anha. Okey tuan-tuan, kita nak baca lagi dua hadis, nak habiskan bab ni. Lagi dua hadis, lepas kita tutup majlis. Saya faham memang kita kena segera, tapi kita habis lagi sikit dua hadis. Sebab kita pun nak habiskan kitab ni segera. Lepas tu kita tutup majlis, lepas tu kita solat terus. Bab 46 ni hadis pun dua je, lagi dua hadis je. Okey, baik. Bab yang ke-46, bab mengenai babu majaa fi firasyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan dengan alas tidur Nabi. Senang cerita macam hamparan tidur. Kalau kita tilam lah. Kita nak baca sekarang Nabi tidur atas apa? Alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa bi qala haddatsana Ali bin Hujr qala anba'ana Ali bin Mushir an Hisham bin Urwa an Abi an Aisyah radhiyallahu anha qalat inna ma kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaihi min adamin hashulif. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digunakan untuk tidur adalah terbuat daripada kulit. Alas tidur Nabi daripada kulit yang isi dalamnya serat pelepah kurma. Serat ni maksudnya sabut. Ni Indonesia terjemah serat pelepah kurma, maknanya sabut kurma tu diisi. Maknanya kalau macam kita sekarang macam bantal orang letak ke kabu kan, itu kalau bantal. Kalau tilam orang letak form tu orang masuk dalam tilam. Tapi Nabi dulu maknanya kulit tu masuk dalam dia sabut kurma yang pelepah kurma tu dah kering dan
padatkan, lepas tu masuk dalam tu. Nak bagi tahu begitu sederhananya tilam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita zaman ni baca je lah, nak amal memang tak mampu. Kita ni tilam 13 inci 15 inci tilam kita kan. Ada king size, ada queen size. Itu tilam kita lah. Kita kalau tidur macam atas Nabi tidur ni, tak boleh tidur jawabnya. Jadi kita tak mampu, tapi paling kurang kita tahu bagaimana tahap hidup kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca hadis depan, hadis terakhir. Hadis terakhir kita baca bab ni. Wa bi qala haddatsana Abu al-Khattab Ziyad bin Yahya al-Basri qala haddatsana Abdullah bin Maimun qala haddatsana Ja'far bin Muhammad an abihi qala su'ilat Aisyah radhiyallahu anha ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitik qalat min adamin hashuhu lif. Wa su'ilat Hafsah ma kana firashu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi baitiki qalat mishan nathnihi thanyatain fayanamu alayhi falamma kana dhata layla qultu law thanaytuhu arba'a thanayat lakana awta'alah fathanaynahu lahu bi arba'i thaniyat falamma asbah qala ma farashtumu li al-laylah qalat qulna huwa firashuk illa anna nathnaynahu bi arba'i thaniyat qulna huwa awta'u lak qala rudduhu li halati al-ula fa innahu mana'atni wa ta'atuhu salati al-lailata. Masya-Allah. Baik. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu taala anhuma wa radhiya anhum. Beliau berkata, ni Muhammad Al-Baqir ni keturunan Nabi ni. Beliau ni kira cicit Sayyidina Ali. Muhammad Ali Al-Baqir, Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali. Beliau ni keturunan Sayyidina Ali. Keturunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ahlul bait lah. Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain radhiyallahu anhum wa alaihimussalam. Beliau berkata, Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya, apakah alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, dibuat daripada kulit yang isi dalamnya adalah sabut pelepah kurma. Ni macam tadilah. Ini rumah Aisyah. Rumah Aisyah punya alas tidur, kulit dalam dia diisi dengan sabut kurma. Hafsah radhiyallahu anha ditanya. Hafsah pula isteri Nabi yang lain. Aisyah anak Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Hafsah pula anak Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik. Hafsah ditanya, apakah alas tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahmu? Sebab beliau pula isteri Nabi. Kan Hafsah ni rumah depan rumah Aisyah. Kalau kita pergi makam Nabi, rumah Aisyah sebelah masjid. Ni rumah Aisyah. Sebelah rumah Aisyah, sebelah sana Saudah. Depan rumah Aisyah dan Saudah, antara rumah Aisyah dan Saudah ni rumah Hafsah. Zaman dulu, zaman Nabi. Yang sekarang ni kalau orang ziarah rumah Nabi, ziarah makam Nabi, orang akan lalu pintu tu, akan lalu daripada Babu Salam lalu sampai makam Nabi. Tempat yang orang berdiri biasa bagi salam tu, itu dulu lokasi rumah Hafsah. Dulu, lepas tu dia dipecahkan lah. Baik. Hafsah menjawab, Rasulullah SAW tidur atas selai kain wool yang kasar yang dilipat dua. Kain wool ni kain apa? Ni beza sikit. Kalau tadi tu kulit, yang rumah Hafsah pula iaitu alas tidur Nabi tu daripada bulu. Bulu kasar. Bulu kasar yang dilipat dua. Dia macam mana? Dia bulu kambing tu. Bulu kambing yang yang dah dilembut, apa panggil orang kata, dah dilembutkan sikit dia punya bulu tu. Tapi masih lagi kasar. Kalau kita tidur masih lagi badan tak selesa. Tapi Nabi tidur atas tu. Jadi daripada kain bulu yang kasar yang dilipat dua. Biasanya Hafsah akan lipat dua. Lipat dua ni bagi tebal sikit. Baik. Pada suatu malam aku terfikir, jika aku lipat jadi 4, tentu akan lebih empuk untuk baginda. Bila lagi lipat lagi banyak, lagi tebal, biarlah Nabi lagi selesa. Kononnya aku terfikir macam tu. Maka dengan itu aku pun melipat kain wool itu menjadi 4 lipatan. Tetapi apabila bangun pagi, Rasulullah SAW bertanya padaku, apa yang engkau berikan padaku sebagai alas tidur malam tadi? Aku menjawab, ya alas tidurmu yang biasa, namun aku melipatnya menjadi 4 lipatan. Aku menganggap ia akan menjadi lebih empuk untuk tuan. Maksud bila bangun pagi tu Nabi tanya,
Malam tadi alas tidur apa yang guna macam lain dia. Jadi Hafsah kata, sebenarnya wahai Rasulullah, sama juga. Alas tidur yang sama, cuma aku lipat lebih. Biasa lipat 2, tapi malam tadi aku lipat jadi 4. Tebal lagi. Tengok jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Nabi? Jadikan ia semula seperti keadaan asal. Sebab empuknya alas itu sudah menghalang aku bangun mendirikan solat pada malam tadi. Subhanallah. Nabi kata, aku tak nak. Jangan lipat 4, lipat 2 macam biasa balik. Sebab bila lembut sangat, malam tadi aku nak solat tahajud pun susah. Gembira. Kalau kita lagi tebal lagi suka. Kan, kalau diberi pilihan 5 inci dengan 13 inci, kita ambil 13 inci. Kalau saya lah mungkin, tuan-tuan tak tahu. Kita ambil 13 inci. Tapi Nabi daripada tebal, Nabi lagi nak nipis. Kenapa? Kerana Nabi takut kalau tebal sangat akan menyebabkan enak betul tidur, susah nak bangun tahajud. Nabi kata tebal sangat menghalang aku daripada bangun tahajud. Biar lipat 2 je supaya aku dapat senang bangun tahajud. Allahu Akbar. Ini junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kena banyak baca pasal Nabi supaya kita tahu hidup kita macam mana dengan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay, baik, wallahu alam. Kita boleh terus solat sekarang. Maaf malam ni panjang sikit kerana kita nak dapat banyaklah baca kitab ni. Mungkin saya rasa kitab ni dalam 3-4 majlis, saya rasa dalam 3 majlis boleh khatam kot insya-Allah. Lagi lebih kurang dalam 10 bab lagi boleh khatam insya-Allah. Baik, wallahu alam. Okey, subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.